Saya taklah Tuhan. Untuk kita balik, kita tolonglah. Kita tak sedut tuding lah tanya orang tu buat apa, orang ni buat apa. Kita buat apa? Kita buat apa? Nak ambil pahala komen aja. Kita nak didik anak kita, tak semestinya kita didik anak kita tu dengan cara kita rotan dia je. Contoh yang paling cantik semalam tu kita bagi, contoh pencuri. Orang tu mencuri, adakah kerja kita nak ambil buat huduk potong tangan dia saja? Tak apalah, dia curi tangan kanan, potong tangan kanan. Esok dia curi lagi, potong tangan kiri. Lepas tu dia curi lagi nak potong apa? Potong kaki pula. Curi lagi. Curi dengan mulut lah, dah tak ada tangan. Adakah kita nak melaksanakan hukum potong tangan tu ke, ataupun kita nak bawa dia, kita bagi kerja dekat dia, kita bagi dekat dia ruang macam mana dia boleh berniaga. Bila dia sudah ada ruang-ruang kebaikan, maka dia tak mencuri lah. Tapi apabila kita bercakap soal pelaksanaan syariat Islam, hukum Allah ni begitu comel. Sebagaimana kita tengok hari ni, nak cuba kita tengok sistem bank Islam yang ada di negara kita hari ni. Dulu kat macam-macam duk kata kalau kita hapus riba nak bayar gaji dengan berapa, kita tak akan dapat buat pembangunan kalau duk tutup benda hak haram, duk tolak benda tu interest tu. Apabila buat bank Islam, terbukti bank Islam ni duk depan kalau nak banding dengan bank hak ada hari ni tuan-tuan sekalian. Bank riba hak besar Amerika hari ni pun luruh, rutuh, merudung, hampir nak muflih tuan-tuan sekalian. Tetapi bank Islam cuba kita tengok stabil. Itu bank Islam baru. Demikian juga masalah jenayah, masalah undang-undang negara ni, kalau ikut sistem Allah, undang-undang Islam ni, supaya bank Islam tak adil lah. Tak sedap fikir alik rugi. Wajib untung, itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, adik kakak sekalian. Hak inilah kita nak ajak. Lepas tu kita nak beritahu lagu mana kepada orang bukan Islam, tuan-tuan sekalian. Orang dalam UMNO ni tak usah kata hak tak ngaji. Masih tu hak ada MA, ada PhD. Boleh bercakap Arab pun menghina hukum jenayah dalam Islam tu. Dia kata kalau duk kerak tangan orang curi jadi sebawah timu Cina, dia kata orang habis kaki kau tidak kerak, dia kata. Cuba kita fikir tu masih tahu ni hak mengaji. Masih tahu tu bukan setakat sekolah Arab, pondok pun dia mengaji. Tapi apabila duduk dalam UMNO, tuan-tuan sekalian, dia komplain, dia komen, dia takwil, dia memperlekehkan hukum jenayah dalam Islam tu. Dia kata kalau duduk kerak tangan orang curi, kerak kat, dia kata jadi bawah bola dia kata. Cara kita nak menyelesaikan masalah mencuri, kata Masitah, dia kata kita kena kerja ke dia supaya UMNO buat ni, dia kata. Itu falsafah Masitah. Hamba pun kita nak cabar dia, biarlah cerita lama pun tak apa. Kalaulah Masitah beranggapan cara dia nak selesai masalah pencuri, masalah mencuri di Malaysia ni kena beri kerja, hamba nak beritahu, tolong beritahu kepada kerajaan Malaysia ni, lepas perhabislah hak duk curi, hak duk korong dalam jet tu, beri kerja selesai lah. Duk korong apa? Cuba kita buat berhabis biti rakyat. Hak 3 tahun ada, hak 5 tahun ada, hak 6 tahun ada, hak 10 tahun ada, duduk dalam jail tu. Kes mencuri, menggunakan senjata dan sebagainya. Dan masih tak kata boleh selesai dengan beri kerja kak? Beri kerja kau, lepaslah. Dia sendiri pun tak buat, dia kata. Batu dalam ayat yang lain Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi Nasara melainkan kamu ikut millah. Allah tak sebut dalam ayat ni hatta tadkhulu dinahum, tak. Allah kata sampai kamu mengikut akan millah. Millah ni cara hidup. Tak masuk Yahudi, tak apa dah ikut pasal Yahudi. Orang Yahudi lagu mana? Orang Yahudi dia pandai pada Nabi ni. Kalau Nabi kata gini, dia kata tak boleh buat gini. Hak moleknya gini. Lebih kurang dengan Melayu buat. Allah kata kena hukum potong tangan pencuri, dia kata itu zaman dulu.
Leni kita kena kaji dulu. Ambo mu pandai pada Tuhan. Kita kata dak ni sunnah Nabi kena buat dia tu tahu dah sunnah Nabi tu hak cerita lama ni zaman bila? Ni 2010. Nah, bila kita ajak kepada perkara kebenaran dia kata barang lama. Bila kita ajak kepada Quran dia kata cerita lama. Dah percaya dak Quran? Percaya abah. Percaya pula jadi kluk-klek gitu. Nah, dah kena buat ni tahu dah hukum ni kita kena kaji dulu pula dah. Ada seorang ustazah yang dia berpangkat PhD tak tahu hak mana seorang universiti yang bodoh PhD ke dia. Dia kata tak perlu kita berkeras. Nampak? Nak mengenakan hukum hudud ke atas orang yang melakukan jenayah. Islam tak paksa kita buat. Kita ada alternatif iaitu kita berhikmah. Iaitu kita tidak kenakan hukuman, kita nasihat mereka dengan cara baik. Insya-Allah mereka akan jadi baik. Kita kata betul kalau gitu caranya alhamdulillah memang tepat sekali. Tetapi dalam masa yang sama mereka mengenakan hukuman ciptaan manusia ke atas penjenayah. Apa hukuman tu tak buang? Bila kita nak cerita hukum Islam dia kata kita pakai nasihat tak baik hukum jadi keras. Dah apa yang menghukum katungnya dah. Apa yang mempenjara orang melakukan rasuah. Apa mudah nasihat saja. Siapa penuh J hak 1200 orang muat, siapa 1007. J kalau cepa berapa orang boleh muat? Emosi. Tak suri. Dah. Dan bila kita nak cerita hukum Islam dia kata molek nasihat. Dalam masa yang sama hukum manusia berjalan. Dalam mahkamah hari-hari tu hakim katok tuku penjara 8 tahun lekung penjara 3 tahun lekung penjara 20 tahun. Tu undang-undang dia. Dia tu undang-undang hak perlembagaan Malaysia dah. Buang dulu pakai nasihat dulu ni. Bayang hudud pakai nasihat, bayang undang-undang hak ayah manusia pakai jalan terus. Inilah manusia yang ada selaput pada hatinya menyebabkan dia semakin nampak kebesaran dunia, terlupa tentang matlamat kita akan dihitung di akhirat nanti.